Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, boleh minta sikit ke? Minta sikit. Minta apa? Secara menyeluruh tentang surah ni. Surah ni. Intipati surah ni duduk mana? Biasa. Ana kita lah. Tapi cara dah pergi ingat. Tanya dulu dia. Sebab ayat dia dekat ayat 2 3 ni dia macam nak bawa bayangan dah. Tajuk surah ni. Ayat 2 ayat 3 ni bayangan kepada intipati surah ni. Intipati surah ni duduk ayat 36. Ha? 36. Ya, 36, 38 Ustaz. Ha? 38 dah. Baca ayat dia. Ayat 38 hatta idza jaa. Ada ayat 36 dapat tu huraiannya. 36 37 38 36 tu asal. Ramai ya'syu an zikri rahman. Ramai ya. Saya kan dah tak ayat dah. Itulah. Intipati surah ni duduk ayat 36. Jadi dia kata Quran ni satu tulisan yang jelas. Sebab itulah bila berkaitan dengan Quran ni, mati dan kadang tak tahu maksud Quran. Mana tahu ke tak tahu ke masuk neraka kalau salah. Dia tak ada alasan. Barang dah beritahu, kalau tak tahu, tahu ke tak tahu ke, kalau langgar perintah masuk neraka. Intipati surah apa tu? Salah satu maksud kandungan surah At-Taubah. Teguran Allah ke Nabi Ibrahim sebab minta ampun kepada ayah dia. Orang kata kenapa Nabi Ibrahim apa tu minta ampun? Benda tu larangan. Allah jelas pula. Nabi Ibrahim tak tahu lagi. Setelah tahu larangan, Nabi tak buat dah. Jadi nak ajar kita kepada dia, kalau dilanggar sebelum wahyu turun, diampuni. Ataupun sebelum kembali ke rahmatullah, diampuni. Sebelum mati, diampuni. Mana kita tahu tu masih hidup, cepat tinggal. Mana tak sebelum ni tak tahu, Allah ampun. Kita ni kalau tak mati lagi, Allah ampun. Tapi kalau dah mati, tahu ke tak tahu, Allah azab. Tak ada dekat ampun ni sana dia faham. Ha? Nak minta apa pun tak ada dalam sana. Tak ada. Sebab Allah beritahu dah, nak ngaji tak ngaji pun suruh. Dia tak ngaji pun suruh. Kita kata apa? Maknanya ni macam orang panggil soalan baca lah Ustaz. Semua orang ayat Semua Allah beritahu je. dah. Jangan kata tak tahu beritahu tak. Dalam ni lekat semua dalam ni. Tapi dia tak buat lagi. Tak buat juga kita. Dah tak belajar. Ada isu agak panas, tapi ada kena beritahu lah. Barangkali kalau isu ni kita bangkit, barangkali tak boleh ngajar dah kita rumah ni. Jangan dia. Jurah je. Nanti kita tak terang ni haknya tu. Kalau tidak nak dia ngaji ni tak masuk otak ni hari ni. Dia kata kitab ni jelas. Bila jelas ni makna dia kena reti. Jadi maksud turun Quran ni supaya reti makna dia. Ayat 3. Kitab ni kan jelas. Wal kitabil mubin. Kitab ni jelas nyata. Jadi tujuan Quran diturun supaya reti makna dia. Bukan supaya baca pahala. Itu tak salah, tapi bukan itu maksud asal. Bukan cari berkat. Maksud dia tu reti. Itu asal. Bila masuk reti, pahala dapat. Berkat dapat. Tapi maksud tu kena sampai. Maksud tu. Maksud gini,
Misalnya ustaz kalau dia tu baca tak kena sikit tapi dia faham makna tak apa-apa kalau gitu. Ha? Baca tu ada tak kena lah, baca tak Ana kena, bagi dia tak sempurna ana lah. bagi kepada Tak faham makna yalah lah, apa. ana bagi kepada cikgu betul sup kambing. Sup kambing. Lepas tu bila kita tengok kambing tu kan, kita bagi sup kambing ni dengan daging sekali lah. Yalah. Kan? Kita tengok kuah saja habis ke daging ada atau daging habis kuah ada. Atau habis belaka. Habis belakang. Ha? Tiga ada, tiga. Biasa habis belakang lah. Ada Biasa habis belakang. Kuah lebih sikit. Kalau kuah ada, daging habis, tuan rumah tak terasa. Kan? Tapi kalau kuah habis, daging ada, tuan rumah terasa. Sebab masuk tu nak bagi makan daging tu. Kena suruh hirup kuah tu. Lah takut. Tapi kalau kalau daging habis, kuah habis, lagi bagus. Lagi bagus. Tapi kalau daging habis, kuah tinggal, tak apa. Apa? Biasa je. Sebab masuk asal tu daging, nak bagi sup kambing kan, nak bagi daging. Quran ni nak bagi makna. Kita ambil kuah saja. Makna lafaz saja, pahala saja. Tu Ada maksud saja dia. yang Faham kita tak? dapat maksudnya gitu. Nak beritahu selain daripada daging tu, kalau habis daging, kuah habis, syurga. Tapi kalau daging tak habis, kuah tinggal, neraka. Sebab tuan rumah tu singgung. Sebab tuan rumah nak bagi daging. Ha? Daging tu asal. Daging tu asal. Tapi kalau kita kuah kita hirup, daging pun kita habis licin kita, tuan rumah suka. Kau suka hati tak tu? Dia tengok kuah tinggal, daging habis, tak apa. Okey. Kuah habis daging tinggal. Kuah habis. Daging tinggal, tuan rumah terasa. Rasa lah apa. Sebab daging tu mahal harga dia, kuah dia minum. Kuah tu. Dek tak kira amat tu kata yang aku sedap dek ni beraya tak beraya daging kambing. Tak ada, terasa. Sebab daging tu lah maksud Tuhan nak buat. Daging tu keselamatan kepada kita. Daging tu asalnya. Masal kulli masal. Jadi dia kata, kami jadikan Quran ni bahasa Arab. La'allakum ni tujuan. Supaya. Bila sebut la'allakum, kalau kita ngaji bahasa Arab, alat untuk faham tu ada dah kita. Alat tu ada dah. Tapi kenapa tak faham? Tak guna. Bila tak guna alat untuk faham, ahli neraka. Oi. Ada telinga, ada mata semua, ada pen, ada buku latihan je tu lah. Semua Allah sarana tu Tuhan bagi dah. Kenapa tak faham? Tak guna sarana tu. Sarana tu Tuhan bagi dah. Tak ngaji. Tengok setrika ada, kan? Setrika ada, kan? Elektrik ada. Tak guna siapa lah tak setrika. Tak setrika, kena angkat setrika. Setrika kan? Bila jauh dah tak. Kalau tak habis baca kerana kita tak faham, kita lain. Ni kita jelas, mudah faham, tak habis. Barang semudah itu mau tak habis. Sup habis sedap dah. Doktor bagi ubat kan? Doktor bagi ubat. Kita kalau doktor tanya, makan habis dah ubat? Kita kata apa? Tak habis. Kita sanggup kata tak habis ke? Kita kata habis. Marahlah. Dia kata dah. Ada masa seminggu kenapa habis obat ni? Dia Kenapa? bagi tu untuk seminggu dah. Kenapa habis? Ni tak sebutin nak sosial kan. Kita ada dekat. Kita tahu nipu. Habis jawab tak tahu. Ubat ni, ubat. Doktor akan beritahu cara makan ubat. Tapi kalau ubat-ubat dah, tapi cara makan tak ikut doktor. Jadi ubat kan jadi racun. Racun. Jadi cara makan ubat tu Nabi. Mana boleh kita nak jaga cara lagu lain. Beza dengan cara Nabi, racun. Jadi barang asal ubat, tapi tak ikut cara yang Nabi ajar, racun. Tu maksudnya Nabi tu sebagai pengajar cara.
Tak boleh kita ajar cara kita. Menunjuk cara dia. Sebab cara tu cara yang dapat berautoriti bahawa makan ubat ni tu. Memang Quran daripada Allah. Tapi kalau kita tak tinggal hak cara Nabi, cara makan ubat tu, kita ambil hal lain, jadi asal jadi ubat jadi racun. Sebab tu kesimpulan kita tertanya tak? Kenapa golongan ustaz masalah lah ya. Kalau kita tengok cerita lah ni, hak Malaysia lah ni kan, dia jual kayu gitu. Kita sebagai orang biasa ni jadi macam sengit otak kita ni. Kita agama ni kita nak jadi cerdik. Betul tak? Kau belajar kau cerdik. Ya, tengok anda tanya waktu Sri Balqis. Nama Sri Balqis. Awak tahu tak kenapa Balqis disebut dalam Quran? Sebab dua alamat, dua tanda cerdik dia. Dua cerdik Bilqis ni, cerdik. Kenapa dia cerdik Bilqis? Cerdik Nabi Sulaiman royak kata lantai. Satu. Lantai tu satu. Dia boleh kias apa Dia tu boleh kias air dengan Allah, dengan Allah. apa tu marmar dengan matahari secara direct tanpa perlu penjelasan. Cerdik tu. So lagi kau apa dia? Alamat cerdik ya Bilqis. Dia dengar tak Nabi. Tak nampak lagi. Bukan hatu sama. Dengan 3 lafaz dia boleh tunduk kepada tauhid. Sebenarnya Bilqis ni dah beriman dah. Tapi dia tidak terungkap lagi duduk dalam. Sebab tu dia tidak bersedia untuk lawan balas Nabi Sulaiman. Sebab bila datang surat tu dia beriman selalu. Apa dia kandungan surat tu? Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Dia ada 3 lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Ana sedih ayat tu. Kalau baca ayat tu sedih. Kenapa? Kita sampai dah ayat tu kita, tapi hak ajaran tak betul sampai kita. Ayat tu cerita dia, kita tunduk kepada wahyu. Dengan 3 lafaz tunduk pada wahyu. Tapi orang jin setan ajar ayat tu untuk sihir. Dengan 3 ayat tu tulis kat surat, kan, hantar kepada gawe kita tunduk kita. Apa dia ayat-ayat mana? Tadi lah, Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tulis dekat surat. Lepas tu hantar kepada kekasih kita, hak kita minat ke dia, nanti dia akan knock kita. Sihir. Makna dia Allah. Saya tahu ubah takwil makna jauh. Makna dia 3 lafaz bukan tunduk ke Sulaiman, tunduk pada tauhid. Dia diberi iman. Allah Ta'ala tu makna dia Allah. Jangan kau sombong padaku. Serahlah apa tu? Datanglah kepadaku dan kata muwahhid, muslim itu muwahhidin. Maksudnya dia kata sebuah kalimah muslimin makna muwahhidin. Tauhid. Datanglah kepadaku berkeadaan tauhid. Jadi bukan tunduk pada Sulaiman, tunduk kepada tauhid. Tauhid, wahyu. Setan punya ni Jadi makna jauh. Makna jadi makna untuk wahyu. Jadi makna tu makna wahyu. Jadi cenderung nafsu jadi. Memang dah nak betul ustaz orang yang guna ayat Quran. Mana guna tu kalau kita termasuk orang guna tu jadi bodoh kan jadi bandar. Bodoh. Ha? Kita ni terguna-guna dengan ayat. Ha? Bilqis dia tunduk tu cerdik. Sebab dia nak ikut. Makna dia cerdik, tunduk pada 3 lafaz cerdik. Kita mana bodoh. Tu balik suku. Jadi kau bodoh. Bodoh je ikut tulis lagu tu tahu kita ni orang bagus ke salah. Orang juruh ke tak juruh. Jadi ikut bodoh lagi tak? Guna-guna ikut bodoh. Ikut bodoh. Maksud sebenarnya ikut cerdik. 3 lafaz boleh terima wahyu. Boleh terima apa tu tauhid. Tanpa orang maknanya tanpa Surat, baca surat. Bagi surat gitu ya. Mana orang telus ni tiga lafaz je. Orang kata ni hak betul. Telus. Sebab Cerdik. dia adalah hati dia duk nak edah. Tak ada. Tidak mencari. Mana 3 lafaz ayat. Mana ayat Quran ni tak perlu banyak. Bagi orang telus ni 3 ayat dia kata betul hak ni. Kalau orang ni jenis degil, cerdik sebab dia biasa dia 4 ada kepada Bilqis. Pertama apa? Kekayaan, kecerdikan, pengaruh, kecerdikan. Kecantikan. Kecantikan tu nombor 2 lah. Sebab dia kecantikan dia tidak mempengaruhi apa tu kebenaran. Maknanya cukup Yang 4 ni kekayaan yang berpengaruh, kekayaan, pengaruh, kekuasaan. kekayaan, pengaruh, kekuasaan, kecerdikan. Kecerdikan. Firaun tak ada.
Fir'aun dia cerdik. Fir'aun dia pengaruh. Ada kekayaan. Kuasa ada. Dia kekayaan, pengaruh. Pengaruh tu kuasa lah. Kekayaan, pengaruh, cerdik. Tapi dia tak ada ketelusan. Beza sikit dengan Bilqis. Bilqis ada ketelusan. Dari sudut empat benda ni, satu yang tak ada kepada Fir'aun, iaitu ketelusan. Bilqis ada. Maka 3 ayat Bilqis terima selalu. Masuk Quran lah. Dengan Fir'aun. Dengan kelembusan dia tu. Jadi dia punya kalau cerita bab Bilqis, kita tak boleh ngantuk. Kalau ngantuk dia asal dari bawah, Bil. Bilqis. Riwayat bukan Bal, Bil. Tapi dia orang Melayu pun Balqis. Kecerdikan Bilqis. Bawah sekarang. Kecerdikan. Dengan 3 lafaz tunduk pada wahyu. Lepas tu boleh kias matahari dengan marmar, air dengan Allah. Tanpa perlu ulasan. Cerdik tu. Oh silap aku. 3 lafaz. 3 lafaz surah. Lafaz surat. Air dengan Air dengan Allah. Dia ingat air. Air dengan Allah, marmar dengan matahari. Dia ingat haknya nampak tu air. Kan? Rupanya air tak bawah. Hak nampak tu marmar. Jadi matahari, dia ingat matahari tu Tuhan. Hak tak nampak tu Tuhan sebenar. Air dengan mama matahari. Jadi la'allakum ta'qilun ni agar dapat igat. Igat apa? Igat makna dia. Aqala ni igat. Aqala ni asal dia i'taqala. Ikat. Tangkap. Dapat nangkap kan nangkap. Ustaz kecik bahasa Perak ni. Bahasa Kedah ni tak boleh nangkap, tak boleh nak nangkap. Masa Melayu, masa Kelantan pun nangkap. Nangkap. Tu tak kira nangkap. Igat. Tak ditangkap. Dia mana aqala ikat. Ikat nangkap. Tangkap. Bukan tangkap orang, tangkap makna. Ya. Tangkap mana? Nakak orang panggil. Ana nak beritahu lah, nak lepas tanggungjawab kita. Ni isu besar dah lah ni Kerana banyak barang-barang yang bukan wahyu pelik-pelik ni masuk tajuk kita nak sentuh hari ni sensitif sikit, tapi tak apalah. Ana rasa dah lepas, ana nak beritahu tajuk ni. Tajuk dia ialah Surah Al-Anfal 35. Jom tengok. Surah Al-Anfal 35. Surah Al-Anfal. Ayat 35. Al-Anfal. Anfal. Mana kalau dia terima ayat ni, 35. ada syurga lah. Kalau tak terima bahaya. Surah apa? Surah apa? Wa makan solatuhum. Surah apa? Ayat 35. Dah saya tengok Cuba baca terjemahan dia. Terjemahan dia. Dan tiadalah sembahyang mereka di sisi Baitullah itu melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Betul? Oleh itu rasalah kamu wahai orang kafir akan azab seksa. Azab. Dengan sebab hukum Quran. Jadi isu dia gini. Nak jelas kita. Dalam budaya Maulana kalau kita tengok dalam surah tu, dia panggil siulan tu benda siulan bahasa Arab, siulan. Siulan tu bahasa Arab. suara mulut dah. Siulan tu musik, suara berlagu. Bukan mesti siulan. Maka Segala suara berlagu tak boleh masuk dalam masjid. suara Kecuali Al-Quran. okey. Kalau macam tadi bunyi atas masjid tu tak Kalau boleh jangan. Atau yang kedua boleh kedua. Yang kedua. Yang kedua dia kata. Yang kedua siulan dengan bertepuk tangan. Ni Dr. Basim Arah gendam masuk masjid ni.
Dia tepuk tangan ni, tangan. Bukan tangannya, tepuk meja tak boleh. Tepuk untuk lagu, untuk layan suara tu. Suara tak boleh, Okey. layan suara tak boleh. Gendang tak boleh. Dalam masjid. Dalam masjid. Kan dulu kan ada isu orang nak buat kasidah masjid ya. Kasidah. Kalau selawat tu tak apa lah. Nanti dulu. Nanti dulu. Okey, tengok surah apa tu Jin ayat 18. Surah Jin. Ayat-ayat yang tak apa ustaz ayat ni. Surah Jin. Kena cari kot telefon baru senang. Dia cepat. Pun tak ada meninggal. Ada pun meninggal. Surah meninggal. Surah Jin. Sekejap. Jin ayat ke? Surah berapa mak? Surah ayat ke 72. Ayat ke berapa Ustaz? Ayat ke berapa? 72. Ha? Dapat 18. Cuba je. 18. Ayat 18. Wa annal masajid. Cuba terjemah berkata wa annal masajida. Dan bahawasanya masjid-masjid itu Ha? kepunyaan Allah. Ha? Maka jangan Tad'u dah. tad'u kamu menyembah atau Kalau kamu tu- berseru. Ha. Ma'allah. Allah Ahada. beserta Allah. Makna dalam masjid ni dia isu dia tajuk asal dia tidak boleh masuk barang bukan wahyu dalam masjid. Memasukkan barang bukan wahyu dalam masjid sabit azab dalam surah yang 5 tadi. Fazuqul adab. Kenapa Arab Mekah kena azab? Kerana dia masuk barang bukan wahyu dalam masjid. Dia masuk barang bukan wahyu dalam masjid. Tajuk dia, sesiapa yang memasukkan barang bukan wahyu dalam masjid, sabit azab Tuhan. Kalau dia tak tahu sebelum masa hidup, tak apa, Allah ampun. Tapi kalau dia tak tahu lepas mati, tadi tiada maaf bagimu. Haji Ustaz uraikan sikit hak masuk ke dalam masjid. Sekarang ni isu dia kan. Lepas tu Dr. Basir tak bagi lafaz-lafaz selawat hak dulu ni, hak yang kalau tengok lafaz selawat tu dia ada unsur seru, dia ada unsur modek. Mana tu? Seru Nabi, modek Nabi. Duduk selawat-selawat ni lah biasa. Selawat lain. Selawat lain. Kau tu dia zanji. Selawat Allahumma. Zanji Tak berzanji. nampak orang duduk nyanyi. Itulah. Berzanji. Ha? Duduk nyanyi. Dia dalam masjid tu ya Allah. Ya Allah, bodek Allah. Dia tak boleh ya Nabi, bodek Nabi tak boleh dalam masjid. Buat masjid tu milik Allah. Ya Nabi tu bodek kan. Mana ni kalau kita nak nyanyi nak buat juga kita tak payah Luar masjid tak apa. Dalam masjid tak boleh. jalan saya balik jual. Dalam masjid tak boleh. Nak gendang boleh tapi luar masjid. Dalam masjid tak boleh. Ini dalam masjid. Ha? Ayat selawat Nabi ada tapi berlagu tak boleh. Berlagu-berlagu ni Quran je boleh. Ha? Quran boleh dalam masjid. Luar masjid tak apa. Nak kasidah kan nasyid dalam masjid tak boleh. Surah Al-Jin ayat 18. Tengok. Negara masjid tu tak boleh ada. Tu lagi ya. Ada waktu main negara masjid. Tu. Kecuali kalau kita nak ngajar tak apa. Ada bawa buku-buku masjid. Ha? Buku. Buku. Buku dalam masjid. Buku macam mana? Ha? Jual. Buku nak jual bawa dalam masjid. Buku nak jual. Kalau kita ngajar tak apa. Buku berkaitan dengan Buku-buku agama tak apa. Benda-benda yang berkaitan akidah tak apa. Tujuan kita nak bagi faham tak apa. Benda yang berkaitan dengan pelajaran. Pelajaran kita nak contoh kita daurah tajuk ni dia ada pada buku ni. Tak apa. Dia menguntungkan tajuk kita tak apa. Yang tak nak kaitan tak boleh. Tak nak kaitan tak boleh. Buat itu. Banyak kemah luar. Buat kemah luar. Buat iklan tak boleh. selawat pun Nabi kat tu macam kita baca selawat tu baru ada lagi memuji-muji Nabi tu kan apa tak boleh kita datang masjid tu. Apa dia? Memuji-muji lah Nabi tu kan. Tajuk dia, anak nak cerita sikit lah.
Nabi lama dah tak masuk masjid. Nabi lama tak masuk masjid. Ni duduk dalam masjid Nabi. Masuk dia apa dia. Semua yang ajaran dalam masjid tu banyak bukan Nabi dah. Tu tajuk dia Nabi duduk kat luar. Ha lah. Nabi tak Isu masuk lah masjid ni. dia lah ni ustaz kata. Masuk dia. Ajaran Nabi tak boleh duduk dalam masjid. Berlatih tak? Tak boleh. Berlatih. Ajaran Nabi tak boleh masuk dalam masjid. Tak boleh masuk dalam masjid. Kalau nak masuk, kita nak ajar tak boleh. Ashraf beritahu Dia pernah tegur Dona Aziz. Kenapa? Sebab dia kata kenapa orang masyarakat Malaysia ni banyak benda-benda yang pelik-pelik yang bukan daripada wahyu dalam masjid. Tak tegur ke? Tegur dia kata apa? Kalau kau wani kau tegur. Payuh. Jadi isu dia, anda kata Nabi, orang yang mengubah bentuk agama ni akan diusir daripada telaga Nabi. Dalam cerita Ka'ab bin Malik ya. Isu Ka'ab bin Malik ni kenapa dia kena apa tu kena boikot 50 hari. Kena boikot 50 hari. Sebab dia tak susah dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Jadi 50 hari sahabat pergi Tabuk. Jadi dia balik ni supaya dia jangan lepas mati ni kena azab takih tu, dia kena 50 hari juga. Jadi tak isu dia, siapa yang tak sanggup susah sama Rasulullah untuk menghidupkan ajaran Rasulullah, dia kena azab hari esok. Balah yang merosakkan pun kena azab juga. Ha? Bukan dia 3 orang tu ya, 3 orang yang tak pergi perang Tabuk tu. Dia kena pulau. Hak yang 3 orang kes lain. Saya tak kira. Sekarang kita kena tahqiq betul-betul. Benda ni ajaran Nabi ke tak? Hak ni, lepas tu kita kata sekarang ni kita bawa masuk hak lain. Hak Nabi tak boleh. Boleh masuk. Setiap itu semua tak boleh. Masyarakat kita ni pun tak boleh. Dia tak boleh. Teranglah ke mana pun tak boleh. Dia bukan isu mazhab ni. Kalau kita tengok Dr. Basir kata dalam kitab Arab, kitab Tuhfah, kitab Nihayah, karangan Ibn Hajar Al-Haytami. Sedikit macam sunnah. Sama, tak salah pun. Dia bukan isu mazhab. Masalahnya bila dia hierarki. Jadi best lah. Jadi tak serupa dengan banyak sepatutnya. Jadi lain lah, lari dah. Sebenarnya sebuah mazhab buat pada sunnah belaka. Syafi'i buat pada sunnah, Hanafi buat pada sunnah. Tapi isu dia sekarang masyarakat kita ni dia tak boleh. Siapa-siapa yang nak kena usir daripada masjid, cakap lah. Sensitif. Kalau kita dah segak sensitif tajuk ni. Tahu kan ni? Lepas tu guru kata kalau orang ni cakap lah. Masyarakat ni terima ke tak? Tapi dibanding kena usir dalam masjid, lebih baik kena usir daripada telaga Nabi. Kalau kena Pak Nabi lah pun dah tak masuk masjid. Masuk dia ajaran dia tak boleh masuk. Tak boleh. Kita sikit tak boleh. Ni tajuk ni. Jelas wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Cuba kita terang apa maksud dia kat masjid. Oh, geger. Kalau kita sendiri duduk kan, kita faham ayat ni, tak gamak kita. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasul, engkau lah. Patut dia ya Allah dalam masjid. Bila Allah. Jelas. Rumah Allah. Mana kalau suara pun tak boleh, seru lagi tak boleh. Fasuqul adab. Kenapa? Tu kata sabit, maknanya merosakkan apa tu ajaran Nabi dalam masjid ni, sabit azab Tuhan kat esok. Tapi kita tak apa, kita baru tahu kan. Mana mungkin apa tu mungkin anda pun ada kurang. Mungkin kita sama-sama lah ayat ni untuk kita belaka. Tegur kita belaka. Lepas tu kita fikirlah sendiri sebab ayat ni ada fazuqul adab. Arab jahiliyah yang masukkan siulan dengan tepuk tangan di Masjidil Haram, fazuqul adab. Rasakanlah adab.
Rasakanlah tak? Rasakanlah tak? Mana kena masuk dalam masjid ni barang wahyu saja. Tak boleh mandang. Sensitif tak tajuk ni? Sensitif tak? Sensitif. Siapa-siapa cakap kena keluar pun. Tak apa. Nabi duduk luar dah. Jam Kita kata makan- kita angkat Nabi. Bila kita angkat Nabi duduk kat luar. jam makan dalam masjid. Ha? Jam makan. Makan dalam masjid adalah tak ada isu lagi. Tak ada isu. Tak apa lah. Tak masalah, tak ada isu. Kentut tak boleh. Kentut suara tak boleh, makruh. Kentut. Kentut bersuara, makruh, kentut. Kentut buat lah. Dia benda-benda yang berlaku, ada arahan larangan. Makan ada larangan. Kentut tak boleh. Anda rasa makan? Tapi Makan kita ada larangan? makan tidaklah mana Tak sangat. ada, anda rasa tak ada larangan makan. Tak ada makan tekor duit. Makan tekor Tubik kita buat luar. Anda nak cerita Malaysia ni tak okey lagi. Masa yang kat Malaysia, gendang masuk masjid dah. Kita ni kompang masjid dah. Kita ni setakat selawat ya. Selawat je. Tapi lah dia bukan cakap benda racun, dia bukan cakap tu. Dia akan heret lagi. Nak masuk masjid dah dulu. Tok pasal tegur dia marah, orang marah. Orang tu macam cakap tok pasal. Tok pasal tegur dah. Nak kena gendang boleh, tapi dalam luar masjid jangan masuk masjid sebab toksik pengaruh ni. Dia nak masuk. Mula-mula capak, lepas tu dia sikit-sikit. Dia barang ni, barang tak betul ni dia akan heret lagi. Hak masuk mula-mula tu kena. Hak yang bawa tu mula-mula kena. Maknanya dia sikit. Sebab setan nak sangat. Sebab geng dia. Dia tahu dah. Sekarang kita cuma selawat. Dia selawat je. Tak ada. Iyalah itulah. Sekarang kita faham molek. Dia bermula. Dia start. Begini bu, kata. Ah. Tengok orang buat Mesti dulu kita kalau buat maulud apa ni buat kat rumah. Selawat kat rumah. Tapi sekarang ni orang tak buat kat rumah, dia buat kat masjid. Itu Kalau isu dia ngatik semua. belum mati pun buat masjid, mula buat di rumah. Cantik pun sekarang ni orang pun buat kat masjid. Anak tak ada beritahu dah lepas Dia kita. tahlil di masjid. Kita mikir sendiri ya. Anda tahu tajuk ni Tahlil sesuatu. arwah di masjid tak apa. Kan? Orang dia akan cari ustaz pun hari ni. Oh dia ni. Sensitif. Cuma tak tahu tak? Anda pun tak tahu ayat ni. Bila tahu tu rasa fikir mana anda pun dulu pernah buat tajuk ni. Mana bila tahu anda mikir, anda tak tersinggung anda mikir. Sebab apa? Sebab alhamdulillah anda tahu sebelum mati. Kan? Anda tahu tak tajuk surah ayat ni? Bawa masuk bukan wahyu dalam masjid ni sabi azab. Tajuk tu kita kena faham. Walaupun sensitif, lebih baik kita rasa tak mampu nak cakap. Sebab kita rasa tak puas sebab kita tak pandang. Kalau cakap orang marah pula. Dibanding kita marah orang cakap. Tersinggung pula. Kita rasa ni bagus. Galak pula. Dia antara dua. Galak dengan mikir. Rasa bersalah, rasa kurang. Sebab kita rasa lemah nak cakap tajuk ni payah. Benda masuk tu macam mana? Lepas tu kita rasa galak, kita rasa betul. Rasa betul. Rasa tak apa. Rasa mudah ke apa? Dalam masjid ni yang boleh masuk wahyu je. Ustaz ajar barang bukan wahyu, masuk neraka juga. Dalam masjid ni wahyu je boleh masuk. Barang wahyu. Barang Allah, barang Nabi. Wahyu. Tak apa, baca hadis. Hadis betul tak apa. Hadis palsu kena. Masuk janggut Nabi pula suruh orang minum. Dalam masjid. Kata janggut Nabi ni kan. Lepas tu buat air, lepas tu suruh orang minum. Tu ada makcik beritahu kita. Saya Kita tak perlu tajuk ni, kita tak perlu sensitif. Kita rasa betul. Ana rasa betul, ana tahu, ana tak tahu dulu. Mana kalau kita baca malam ni, kalau ayat ni ada dalam Quran. Bila ada dalam Quran, Allah bukan kecek main-main. Kena kita mikir. Ayat ni semua terjebak. Ustaz terjebak, ustazah terjebak, ana terjebak dulu. Ana pernah buat benda-benda salah. Tapi ana mengaji. Ana mau sabar tak kisah. Ustaz buat juga. Ana kalau ana buat jangan nanti. Ana takut. Sebab hidup lagi tak apa.
Ustaz ada buat salah benda ni contoh. Ustaz dulu pernah jual. Anak kalau benda salah dia tinggal. Tak sih. Yalah memang anak manusia kan. Anak tak tahu. Sebab tak mati lagi. Sebab bila dah mati, tiada maaf bagimu. Tahu ke tak tahu ke? Siapa nak beritahu kita ayat ni? Siapa nak beritahu? Kau tu kena beritahu dalam rumah ni masih tak boleh tahu. Orang marah. Dua ayat ni ada ya. Surah Al-Jin dengan surah Al-Anfal. Kita tak faham. Isu dia masyarakat tak faham. Seluruh dia tak faham. Macam mana nak uraikan dia? Dia kena step by step. Dia tak faham. Dia ingat membesarkan Nabi. Cuba tengok mana ayat, mana selawat rekaan. Mana apa. Dia ada unsur bodek. Dia ada seluruh unsur bodek. Itu bodek. Jadi bila mana Nabi ni jadi macam terkesima dengan bodek kita. Lepas tu Nabi pun syarat kita. Itu kepahaman orang buat dulu. Dia faham lagu tu. Lepas tu dia buat lagu tu. Ngomong si Nabi dalam masjid tak boleh lah. Seru. Ya. Nabi. Ya, itu seru. Kita tak sebut ya Nabi. Seru. Tak boleh lah. Tak boleh berlagu-lagu dalam masjid tak boleh. Nak selawat boleh. Luar masjid. Tapi masalah yang sekarang ni rumit lah orang masyarakat tak faham. Masjid tu tempat ibadat, tempat tenang. Bukan tempat bersuka-suka. Bukan tempat hiburan. Jangan jadi tempat hiburan. Mana berlagu ni Quran je boleh. Kalau nak berkasidah ke apa-apa luar masjid. Dia tak berani nak royak kat orang lain. Tu lah. Kerana waktu sayang kita pun tak berani. Itulah. Tak apa. Tak salah. Wahabi. Ha? Wahabi nama boleh tak pakai apa. orang lain. Boleh pakai. Dia boleh pakai. Dia memang ustaz. Hey, kalau kita baca ayat wa'anna, macam baca, kita tak faham ke? Jelas tu. Nabi kamu ni. Mana lah ni? 30 juz Quran boleh duduk masjid tak? Boleh duduk dalam masjid tak? Tak boleh. 30 juz Quran kena duduk luar masjid. Tak boleh. Tak boleh dihidupkan. Tak boleh baca ayat Quran. Nak huraf mana tak boleh dalam masjid. Duduk luar. Quran duduk luar. Hak Nabi duduk luar. Kita duduk dalam. Jadi hak manusia lah duduk dalam. Faham tak? Ajaran Quran tak boleh masuk dalam masjid. Ajaran Nabi tak boleh masjid. Kita duduk dalam masjid. Benda duduk kat luar masjid. Faham ke tak? Faham tak? Jadi makna dia kita kata kita Quran tapi Quran tak boleh masuk, tak boleh baca. Makna Quran tak huraf, makna Quran dalam masjid. Tak boleh huraf. Huraf. Dua ayat ni boleh tak? Patut Quran ni, Quran dia. Betul Quran ni milik Allah. Patut Quran yang kena angkat dalam masjid. Tak boleh baca ayat. Boleh baca, tidak boleh 30 juzuk. Contoh kita hari ni nak baca dua ayat ni. Huraf masuk ada huraf tadi. Rasa boleh terima tak? Makna Quran tak boleh 30 juz Quran tak boleh duduk dalam masjid. Mana kata kita muliakan Quran? Quran mesti ada dalam masjid. Quran dalam masjid. Nak baca huraf makna Quran dalam masjid boleh ke tak? Tajuk tak dua ayat tadi. Maknanya tak boleh royak waktu. Maksudnya faham ke tak? Ustaz kata kena duduk luar. Faham ke tak? Quran tak boleh duduk dalam masjid. Hanya musyaf sahaja yang duduk dalam masjid. Makna tak boleh. Tak boleh. Maknanya Tak boleh siapa-siapa masuk. Kan? Tak boleh ngajar dah. Baca tawang. Saya tak faham. Ha? Oh, saya ni apa peh. Apa dia tak faham? Faham. Sebab apa? Apa dia? Tak faham. Tak faham apa? Faham makna. Ustaz kata gini. Gini kita faham sikit. Ustaz kata lo ni Nabi dengan gapo semua duduk luar masjid. Ustaz Nabi tak masuk dalam masjid. Ajaran. Maksud tu bukan katalah Nabi tu duduk dalam masjid, bukan. Maksudnya ajaran jadi bawa lo ni cara tu. Jadi sepakat Ustaz kata Quran saat ni 30 juzuk tak boleh masuk dalam masjid. Sebabnya ayat hak kita nak hurah ayat ni Tak boleh huraf lah dia. dalam masjid. Sebab ayat tak terima. Bermaksudnya tak duduk dalam masjid dalam. Gitu. Patut Quran ada dalam masjid. Patutnya Quran 30 juz Quran ni kita hurai makna dalam masjid bebas boleh hurai boleh cerita. Tak boleh. Macam zaman apa? Zaman Arab Jahiliah gitu. Ejek tak boleh. Tapi tak boleh ngajar masjid.
Jadi maknanya kita ni lebih baik jadi seperti Bani Israel juga lah. Ibrah, nak kata Ibrah. Kurang kata Islam ni asal asing, Israel kan akan jadi asing. Sebab tu jadi kalau kita nak cakap tajuk Quran ni bukan anda nak cakap tajuk ni bayar, tapi kalau cakap anda kena pula. Sebab benda-benda begini Ustaz kata dah jadi dalam daging kita. Sensitif. Ya. Tu Ustaz Ashraf kata. Apa tu Tok Guru kata kat Ustaz Ashraf? Dia kata kalau mau berani bukan Syekh. Kita tak akan tanya pula. Buat Tok Guru tahu dah masyarakat kita ni dia adab tu besar. Nabi tak besar mana? Quran tu. Adab tu atas pada Quran dengan Nabi ni. Biar mati ada. Jangan biar mati anak. Mati ada. Dia mati anak. Satu kalau kita kata kita nak perjuangkan Quran ni biar faham maksud dia. Bukan semudah tu kata inna sanulqi alayka qaulan saqila. Kata yang berat. Berat bagi Nabi siapa nak baca ayat ni ke arah jahiliah. Lama dah masuk orang-orang belanggu warna ni seru dak lalu. Mak Kaabah seru Allah, seru berhala. Seru roh tak apa. Dekat Kaabah ni. Dia nak tukar. Kita sama juga masjid, seru Allah, seru Nabi. Dalam masjid. Lepas tu macam ustaz-ustaz yang tafsir di dalam masjid itu. Okey, tak jumpa ayat ni. Dia hurai lagi mana? Dia hurai ayat lain, dia hurai. Kita pun tak tanya. Mana dia hurai 30 juzuk Quran ke? 30 juzuk Quran ke dia hurai? Tidaklah dia start daripada tu sambung mesti akan jumpa ayat ni. Dia hurai seperti ke? Dia hurai seperti ke? Kadang-kadang dia nak hurai. Kita jangan sangkut dengan ustaz kadang-kadang tengoklah kita. Marah ke ustaz, tengoklah kita. Kita ni kalau kita ustaz beritahu kita tak boleh terima. Ustaz fikir tu, dia fikir tu, dia mesti terang. Bukan marah ke ustaz, maksudnya Kak Min tanya saat ni masih kalau ustaz jumpa ayat ni bila dia hurai, dia tafsirkan Quran ni daripada mula sampai ke habis, akan jumpalah ayat 35 dengan ayat 18 surah ni. Jadi cara ustaz menghuraikan ayat ni dia hurai lagu mana? Kalau dia hurai makna lagu ni mestilah orang akan tahu juga ke dia Jangan dia kadang-kadang ustaz tu tahu. Dia nak hurai tak boleh, masyarakat payah. Dia hurai lagu mana? Okey dia tinggal. Kita masalah kita kalau contoh nak tanya. Kalau sekarang ni kita ustazah. Okey sekarang bawa ayat ni baca masuk dalam hurai boleh baca boleh tak? Dia boleh tak hurai seperti ni? Kita hurai gitu. Tak boleh beribadat selain pada Allah. Tak sebut taduhu tu mana seru. Jadi ibadat orang tak faham. Da'a ni makna apa da'a? Da'a. Seru. Berhajat. Baru orang faham. Beribadat kita tak ada beribadat selalu Allah saja. Orang tak faham. Kita tak hurai secara detail, secara habis ni tak boleh. Apa hurai secara kulit luar je lah. Tidak secara Tak, kadang-kadang kita kena berhenti salah ke ustaz. Buat ustaz dia kadang-kadang ada lemah, tak boleh nak terang. Buat masyarakat payah nak terima. Saya ni kamu ni bukan salah ke ustaz. Iyalah. Kita ni cara ustaz gitu. Maksud kita ni dia nak hurai benda ni muka kita ni memang tak tangkap satu. Masalah itu. Ustaz. Ya. Bakut ustaz lain jumpa ustaz jumpa. Bukan seorang jumpa, ustaz lain jumpa juga. Tidak juga. Bukan kata ustaz lain tak jumpa. Ustaz lain jumpa. Cara dia hurai. Daripada atas bangsa ustaz tu. Kalau kita ngaji talaki, semua orang hurai makna lagu tu. Sebab kita tak talaki, kadang-kadang orang ni dia tak terang secara ni. Sebab dia kadang-kadang mungkin dia tak talaki lah satu. Mungkin dia tak faham isu. Tanya sikit. Kita ni mengaji ustaz ni berapa lama dah? Ada seorang anda 40 tahun mengaji Tak pernah jumpa tok guru ni aja seluruh. Kita ingat Arab jahiliah ni puja batu, suruh batu. Bila kita faham suruh ni baru je. Makna sebenar ni lambat sampai kita. Kita tak usah puja roh. Tapi orang tak beritahu kita. Nak kata kita sendiri pun tak tahu. Tak adalah tajuk ni. Sebab tu kalau di Indonesia ni puja roh ni biasa je. Kita tak faham. Maknanya masyarakat kita ni ada ustaz pun tak faham. Seluruh ni tak boleh. Dia tak faham Raja Jahiliah ni. Seluruh dia tak faham. Mati dah balik Pak. Sehari tu dah dia lepas suara dia mari. Kita kena memaafkan. Memaafkan ni makna memaklumi. Ustaz-ustaz kat Malaysia ni tak faham isu ni. Lepas tu capal masuk.
Kita faham tak? Kita kena tengok isu capa masuk. Pelik. Kenapa? Tak faham. Ustaz tak faham ke? Tak faham lah dia tak boleh sensitif tajuk tu. Oh, ya, dia tak ada. Kayu masuk. Apa Nabi buat naik sampai ke arah Tu ada Nabi Todah. Palsu tu cerita tu. cerita palsu. Tak. Jangan tak dia betul. Tu masalahnya. Sadar. Dia jual capa. Kita tak boleh nak dengar belakang. Sana Siapa lagi. lebih beli orang bagi buat berita? Ada orang datang lagi. Nabi buat naik ke atas mustahil. Kita nak tahu. Ya. Ada isu. Ana sendiri kan. Dulu masa Ana jahil kan. Ana macam marah orang sebut pasu. Sikit pasu. Ana tak reti dulu. Masa kiah Ana tak reti. Bila ngaji Quran, tajuk pasu tajuk besar. Baru rasa pasu dia besar bila ngaji Quran ya. Dulu rasa macam nak marah Terbasit. Tak faham. Ana pernah tak salah faham Terbasit. Sebab tak reti ke dulu kan. Ana terus beritahu. Ana bukan pandai. Pernah salah faham. Baik Terbasit ni isteri kita mengaji dengan dia. Barulah kita selama ni baru faham, baru belajar tajuk wahyu. Baru reti. Kita mengaku. Kita bukan pandai. Tapi kat dunia ni Tuhan pun. Kalau mati macam mana? Anak tajuk ni kan. Kalau kata baik, ustaz baik dengan kita ni, baik ke apa, ustaz tak betul apa kita. Mana baik? Mana baik ni sampai sanggup kena usir baik ke? Kan? Sanggup susah untuk menyelamatkan sahabat. Oh. Marah, kawan marah kita tak sengaja kita. Tapi kita tak tergamuk, tak tahu. Tak tergamuk kata ni pula. Baik apa lagu tu? Tak cerita habis. Kat dunia baiklah, tak cerita habis. Kat akhirat esok marah, pijak kaki, pijak kepala esok. Ustaz. Dan tak tu lah. Kakak nyari Ustaz-Ustaz gitu. Ustaz Razali. Tu marah kita. Tu ni sekalian kita. Kat dunia kita duduk tahan-tahan, kita tak tahu lagi. Bila kat akhirat esok kena kepala kita. Dan tak tu ya. Isu akidah. Sebab tu cuba kita fikir Anda tak faham apa tu Dr. Basit dia kata masuk gendam masjid. Anda tak faham walaupun tapi kita mungkin ada benda yang Dr. Basit tak bagi tu. Tak jumpa ayat ni. Bila malam Nahura baru ada jumpa baru dah faham. Oh, patut Dr. Basit tak bagi masuk gendam masjid. Ada ayat khusus tak bagi ayat ni. Kita tak ada lagi masuk ke dalam. Ya memang tapi dia akan heret gi. Sikit. Mula-mula ingat tak? Mula-mula kita kenal tak Habib tahun 2000 sebelum. Tak kenal tak? Mula-mula apa dia? Orang Malaysia dibawa pergi ke Tarim, ke Yaman, di sana Melaka. Mula-mula pergi sana, dia tak ada sini. Lalah bawa orang sana balik sini kan ni. Isu dia. Arkam. Mungkin asal dia mula-mula sikit. Sikit ya mula. Lama-lama dia barang punah tu lagu tu dia racun. Dia sikit. Kita jelok dulu kan. Jelok dulu. Kita slow. Tapi tak boleh lock. Kita kat lah. Atau kita tak nampak barang tu barang bebal. Tak betul capai kepala tu barang tak nampak kita rasa cerdik tu. Gitu ke? Otak kita ni kalau masuk wahyu kita nampak benda tu bebal. Otak kita yang penuh sempurna habis guna habis licin untuk faham wahyu habis licin dia nampak apa? Ada unsur bebal situ. Kebodohan. Ya, dia mana kau dia wayak benda tu nanti. Tak, sebenarnya kalau ikut adat Melayu, Ha? selipannya orang tak letak Dia budak dulu mana ada baru ke? kaki betul kan. Kaki kali 3 betul. Lah ni dia kata lakaran tu nak berkat kan. Dia sebut betul tu. Jangan hantar lakaran tu dia berkat pada lakaran. Kalau kasut tu ya kasut betul. Kalau betul kasut Nabi ya. Kita boleh bertabaruk. Isu lah ni bukannya isu kita menafikan boleh tak boleh. Isunya betul ke kasut Nabi satu. Bukan kasut tu lakaran. Lepas tu dia kata pula lakaran ni kalau duduk dalam rumah macam lakaran tu kan. Tapi itu lakaran ngajian. Dia kata jin tak masuk kerana lakaran tu. Lah ni masjid dia besar dia buat lakaran tak capa. Siapa? Masjid Habib bina ni kan. Setengah-setengah tu dia buat capa besar. Kita Ha? capai-capai pun nyaman.
Yaman lah. Budaya Yaman masuk. Saya pelik dengan dulu kalau pameran si tajuk kerajaan negeri. Mana buah di tempat sekolah. Jadi macam masjid kecil ni pun masuk. Itulah. Dah kata masjid ni boleh buat Hai. Dia ini kadang-kadang tak dia nak elak daripada manipulasi. Dia manipulasi. Contoh orang masuk. Siapa-siapa nak masuk pendaftaran barang yang Nabi larang tu, yang kita bimbang tu kan. Dalam orang manipulasi barang Nabi Ini barang Nabi ni, siapa-siapa nak masuk 10 ya. Kalau 1000 orang masuk, dia nak tu lah tu. Dia jual kasut. Mana sekarang ni ada pakai lingkaran ni. Dia tak akidah, tak faham apa-apa. Masalah dia faham, kalau pakai ni, ada lakaran ni menyebabkan kita selamat, dilindungi oleh Allah. Tu masalahnya. Kenapa tak diisu ni lakaran ni? Kenapa tak diisu lakaran ni? Sebab orang tak kata apa-apa. Benda tak kata apa, hak kita pakai baju lakaran bunga-bunga tu, kenapa tak diisu? Sebab orang tak percaya apa-apa, pakai saja. Ni masalah dia percaya. Kalau lakaran duduk dekat mana-mana barang kita, akan Allah lindung kita. Dulu kan, tasbih ni kan, Mencabar Allah tahun 2000 kan, orang beli tasbih kat kayu kokar. Dia kata, oh pakai tasbih ni selamat daripada aksiden. Dia kata. Gitu mau orang lain kita percaya dulu. Ustaz tidak learn. Tak ada pakai. Saya tak layak dah. Mak saya baru minggu lepas saya pergi jumpa dengan seseorang. Jumpa saya pergi ziarah dia lah. Saya pergi ziarah dia tu. Lepas tu memang dia sakit. Saya pergi ziarah tu sebab dia sakit. Lepas tu saya pun ayaklah ada nak kita tak, dia kata dia duduk learn ni duduk dengan secara duduk berzikir, duduk berselawat. Kata molek lah kata sebab dia tua dah kan. Jadi tak nak buat. Dia tu nak pergi bilik air pun dia kena akak dia kata. Lepas tu dia kata learn ni saya tak ingat selawat dia disebut tu. Dia sedang berselawat, ada satu selawat ni yang diajar oleh anak dia. Anak dia ni dah meninggal. Anak dia ni meninggal dah. Dia kata selawat ni lah arwah anak dia baca dan kena baca sebanyak berapa ratus. Banyak kena baca. Sampai dia mati. Dia dah amal waktu seumur hidup dia tidak amal. Jadi saya pun kata gini, kalau nak saya kat saja dah saya kata ginilah kalau kita nak zikir, nak gapo, nak selawat hak mudah-mudah jelah. Senang sikit. Saya kata gitu. Saya kata lah. Lepas dia kata selawat, saya kata hok molek kat selawat Ibrahimiyah lah saya kata. Mana selawat Ibrahimiyah? Saya kata lah dia kata hok selawat Ibrahimiyah, selawat hak kita baca dalam tahiyat akhir tu lah. Saya bacalah dia nya. Oh hak tu ke? Kata tak usah lah belajar selawat hak panjang-panjang, buat nyusuh kita lah kata. Kata hak Nabi ajar ke senang dah kata. Sebabnya Nabi ajar nak suruh umat dia ni boleh sebut belaka. Sebab tu senang. Tapi kita tak silap baca hak dia ajar tu sebab mudah. Kita nak cari hak kaya. Jadi hak ni kan dengan banyaknya kena baca, dengan payah lagi. Jadi kita selalu tak ingat, kita kena ulang balik pula. Lepas tu dia kata apa? Dia kata gini. Dia sebut dia anak dia tu duduk amal ayat ni lah. Selawat ni lah. Sehingga baru ni dia kata cucu dia tu, anaknya yang mati tu. Cucu dia tu pergi ziarah kubur. Cucu dia tu balik royak, dia kata, "Mak, bau sedap lah kubur arwah mami. Bau sedap sungguh kubur arwah mami." Lepas tu, dia kata dia tanya balik, "Ya ke begitu?" Lepas dia tanya suami dia tu pula. "Betul ke?" "Betul mak," dia kata. Arwah mami kubur dia memang bau sedap sungguh. Lepas saya kata takut tanya bunga. Saya kata dalam atas kubur dia kan. Saya kata takut tanya bunga yang bau sedap bunga tu. Saya kata tak, kubur dia je lah. Tapi dia memang dia belajar selawat ni. Selawat panjang dia juga. Saya tak ingat. Ada amal selawat tu lah. Saya Tapi selawat tu lah bau wangi. Dia benda raib, yang wangi tak wangi ni benda raib. Kita tak boleh nak salah. Saya kata benda tu benda raib. Saya kata dia benda raib ni kan kita manusia tak tahu. Allah je tahu. Nabi Muhammad tak tahu benda raib kalau Allah tak beri wahyu dia. Betul. Gitu ke dia kata. Dia orang buka dak baru. Marah saya
saya. Oh, Adalah dia tunjuk cicing saya. cincin pula. Dia tunjuk cicing tu. Buat update dia. Saya kata comel je cicing. Saya kata lah. Dia comel je kata mata cicing. Cuba kan. Dia kata, ni bukan sebagai mata. Ni gliga. Gliga dekat saya. Ni gliga. Gliga ni, cucu dia ni memang orang sehulan lah ni. Cucu dia ni buat mari buri suruh ikat cicing. Dia jumpa di atas daun segar. Tak Gliga ada. segar. Jadi dia lah ni gliga segar ni boleh buat, maknanya boleh jaga diri kita dan cucu dia buri tu boleh buat ubat. Dia jumpa atas pokok segar. Lepas saya kata, lekat kau gliga tu atas pokok segar. Muka daun segar kan? Tak boleh lekat benda kan tu. Dia senyap, dia tengok saya. Saya kata, tak apa, saya nak balik. Itu agak dia gliga. Aku lepas dia Pakcik cuba tanda soal. Dia kata Yang begitu. yang beriman, yang bersembahyang. dia ada Quran. Ngajar Quran. Dia memang tu lah kata makna Quran tu tak ada. Makna Quran. Makna Quran tu tak ada. Kalau tak ada gitu. Orang kampung tu kata ngaji Quran mudia lah. Budak-budak. Ngaji Quran mudia lah. Ngaji tu mon. Kepahaman tak ada. Kepahaman tak ada. Kecil. Lepas tu anak dia ni pun ngaji di Yaman. Cucu Tarim ngaji. betul lah. Dia tarim. Memang. Tu isu lah ni. Saya kata saya sial lah Dia selawat ni buat benak. Dia memang kalau kita amal selawat jadi benda ni. Dia benak. Kita tak nampak. Memang dia tak nampak. Benda tu baik tak nampak. wangi tu. Selawat hak Nabi ajar ni jadi nampak. Quran dengan selawat hak daripada wahyu ni jadi nampak. Benda tu beban. Benda yang bukan Nabi ni jadi tak nampak. Benda tu beban. Ha tak? Jadi orang ustaz ni tak Nabi ke? Benda tu beban. Tak barang yang bukan wahyu dia amal ni. Jadi tak nampak barang tu beban. Kita mengaji wahyu dengan hak amal hak Nabi ajar ni jadi nampak benda tu beban. Atau dia kadang-kadang kenapa ustaz ajar barang mengarut? Dia tak nampak barang mengarut. Amalan-amalan yang bukan daripada Nabi ni jadi tak nampak barang tu mengarut. Sebab tu kita kata jangan makan barang bukan Nabi. Dia jadi beban otak. Tak nampak. Ha? Racun. Dia tak nampak. Ha, bila kita mengaji Quran, kita nampak orang buat benda yang bukan wahyu ni jadi nampak beban. Oh. Pasal beban. Sebab tu lah Ustaz, sebab kata masa Nabi ni hak duduk nyanyi untuk sudah buat kapal tadi. Ada akhir sekali hak kata hak duduk nyanyi dia tu belok atas kapal Ustaz kan? Belok atas kapal apa semua. Sebab Allah nak tunjuk hinonya Allah nak balas. Dah dia jadi bapak balik tu nak raya. Jadi lakonnya. Naji dia jadi apa? Dulu. Naji dia jadi apa? Yang kena balik. Dia sebenarnya lah ni hak tinggal, hak boleh kita sapu-sapu kan. Bagi apa kalau kita dekat apa tu waktu kita lepas kita tawaf ni kan. Kita boleh sapu-sapu Kaabah tu. Tak lepas kita ni dia ada sunat Nabi ajar. Dia sapu dengan siung ni dia dekat tempat dia. Kita apa kita Islam tu kalau lepas tapi kalau kita tak mampu dia sikit lambat ya. Kita sapu-sapu. Kalau hak sunat tadi sapu dari jauh jadi payah dia berbalah gitu. Mana hak sapu dengan siung ni dua tu je. Hak tinggal baki untuk siung tu sapu dua dia. Lah ni kasut Nabi sapu, baju Nabi satu. Hak betul-betul sapu yang masih ada, yang masih kekal. Dua je. Sapu dengan cium. Cium hanya rasa. Sapu benda tu. Tapi jika ada kena jauh, bobok-bobok kita tak mampu, kita lambat saja. Selain benda tu tak ada. Lepas tu kalau ada orang ajar kita, ni ambil baju Nabi ni, sapu-sapu. Kosong-kosong gini. Nanti sembuh penyakit. Yang aman. Di situ.
Kau tengok lah ingatkan dia kelek-kelek. Tidak dia masuk sikit. Itu juga. Jadi Ana minta maaf lah hari ni noh. Ana minta maaf hari ni. Kan tenang. Urut. Cuma ni Ana sekadar maklumat saja. Patut otak itu. Cuba kita renung ayat Quran tengok orang. Bila ayat Quran sampai insya-Allah kita akan nampak benda tu berubah. Masa kita buat kita tak nampak. Duduk luar tu tengok ayat Quran tengok hak buatan tu. Kita nampak perubahan tu. Bila duduk mau kita buat tu tak nampak. Kita duduk luar tengok orang buat tu kita rasa macam itulah madu masuk madu. Madu telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.